Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kuliah maghrib kita berkaitan dengan pengurusan harta pusaka atau faraid, yang mana kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, pada bulan lepas kita berhenti pada topik syarat-syarat pewarisan yang kedua. Hari ini atau pada malam ini kita sambung kembali syarat pewarisan yang terakhir, iaitu mengetahui status status waris dan habuan waris-waris serta tidak ada halangan pewarisan. Syarat pewarisan ada 3 atau ada 4 khilaf ulama. Yang bukan khilaf ulama, dari segi susunan bilangan. Yang pertama, matinya si mati. Yang kedua, hidupnya waris. Yang ketiga, mengetahui status waris. Yang keempat, tiada halangan pewarisan. Nombor 3 dan nombor 4 ni saya gabung jadi satu sahaja, iaitu mengetahui status waris dan tidak ada halangan pewarisan. Dalam membahagikan harta pusaka, kita bukan sahaja perlu mengenal siapa waris yang layak mendapat harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, kita juga perlu mengetahui apakah hubungan di antara waris dengan si mati atau si mati dengan waris. Ramai masyarakat kita hari ini apabila datang bertanya, terutamanya kepada saya lah, menyebabkan rumit saya untuk memahami kes itu. Rumit. Kerana kalau anak datang bertanya saya, anak si mati, soalan yang ditanya, Ustaz, ayah saya mati, saya ada mak saya ada adik-beradik. Contoh, dalam konteks ini, bahagian pusaka apabila disebut mak, maknanya isteri si mati. Dia ada beza, mak beza, isteri beza. Sebab masyarakat kita menghubungkan dia dengan waris yang hidup dalam pembahagian harta pusaka si mati. Kalau isteri pula datang tanya, Ustaz, suami saya mati, saya ada anak. Orang tak tanya anak dia, orang tanya si mati ada anak apa? Belum tentu anak dia anak si mati. Sebab itu keliru kita nak bahagi, kerana kita tak tahu nak hubung status waris dengan si mati. Itu isteri datang tanya. Kalau sekiranya mak si mati pula datang tanya, mak kepada si mati, Ustaz, saya nak tanya, anak saya mati, saya ada menantu. Kan? Isteri si mati lah tu menantu. Kan? Dan saya ada cucu. Cucu yang disebut oleh yang bertanya sebenarnya anak kepada si mati. Kan pening Ustaz nak selesai tu. Sebab dia hubung dengan orang. Jiran datang cerita baru betul. Ustaz, jiran saya mati, jiran saya ni kahwin, ada isteri, ada anak-anak, ada mak, ada ayah. Baru senang. Maknanya orang luar datang tanya baru mudah daripada waris sendiri datang tanya. Kan? Payah hubungan tu. Kan? Kalau ada orang tanya pula, Ustaz, ayah saya mati, saya ada mak TV. Nak jawab macam mana?
Mak tiri tak layak pusaka, yang layak isteri si mati. Oh, mak tiri saya tu tak isteri ayah saya. Layak. Bukan mak tiri, isteri si mati. Mak tiri bagi awak. Kalau awak mati memang mak tiri lah, tapi awak tak datang tanya dah. Jadi sekarang apa hubungan waris dengan si mati, baru senang. Ramai keliru begitulah. Saya ada adik-beradik ustaz. Adik-beradik ada 3 kumpulan. Satu adik-beradik seibu sebapa, satu adik-beradik sebapa, satu adik-beradik mak sama ayah lain, mak sama ayah sama, ayah sama mak lain. 3 kumpulan adik-beradik. Adik-beradik mana yang awak nak tanya? Boleh ya? Sebab itu kena faham apa status waris. Tak sama 3 kumpulan adik-beradik ni. Boleh tuan-tuan dan puan-puan faham ya? Itu mesti kita tahu status waris berkenaan. Apa hubungannya dengan si mati? Kenapa? Kerana kita nak mengeluarkan hukum atau fatwa atau bahagian pusaka. Bahagian berbeza. Isteri bahagian dia lain, ibu bahagian dia lain, anak bahagian dia lain, adik-beradik bahagiannya lain. Jadi apakah hubungannya dengan si mati? Itulah yang kita nak letak bahagian itu. Bukan hubungan di antara yang hidup dengan yang hidup. Bukan. Yang kita nak hubung, cara mudahnya, siapakah waris si mati? Saya. Siapakah awak dengan si mati? Isteri. Itu maksudnya. Kan, bukan saya. Siapakah awak dengan si mati? Payah, dia pun tak erti nak jawab, payah lah. Kalau orang lain tolong cerita tu lagi payah lah. Biasanya begitu. Oleh itu mereka yang kurang kemahiran tentang ilmu pusaka mungkin boleh berlaku kesilapan. Contoh, kalaulah tuan-tuan dan puan-puan kan datang tanya saya, ustaz, saya nak tanya satu soalan. Ayah saya mati, saya ada mak tiri. Apa terlintas di fikiran kita secara umum pusaka? Mak tiri tak layak pusaka. Memanglah. Tak ada kena-mena dengan si mati. Mak tiri. Rupanya silap. Sebenarnya mak tiri dalam konteks yang bertanya adalah isteri kepada si mati. Isteri lah ya. Tapi isteri arwah tu mak tiri saya, ustaz. Saya tak nak bagi harta awak, nak bagi harta arwah. Layak ke ustaz? Layak. Tapi dia baru kahwin 2 hari dengan mak tiri saya tu, ustaz. Bukan masalah 2 hari, masalah sah atau tidak kahwin itu. Kalau lama kahwin pun tak sah, tak jadi juga. Tadi pun dapat jawab soalan yang sama. Lepas isteri pertama meninggal, suami kahwin baru. Kahwin baru tak sempat sebulan meninggal. Layak tak isteri itu harta peninggalan arwah suaminya? Layak rezeki dia lah. Kan? Baru kahwin 2 bulan dah lah harta lama dah kumpul dengan isteri pertama. Isteri pertama pula mati dulu. Anak-anak dengan isteri pertama persoalkan, ini harta arwah ayah saya dengan mak saya. Saya tanya dulu, dalam geran tanah tulis tak nama mak awak? Tak tulis. Habis tak? Harta ayah awak lah. Habis kami nak buat macam mana, Ustaz? Boleh nak tutup harta sepencarian, tapi sejauh mana mahkamah nak terima pakai, terpulang. Sebab orang yang dah meninggal dunia, yang patut tutup harta sepencarian adalah isteri. Dia tu anak kepada isteri yang mati tu. Boleh ke tutup harta sepencarian? Sebab proses pembuktian agak sukar. Sebab bukan dia yang cari dengan ayah tu. Mak dia dah mati. Kalau balik beri keterangan, mati pula orang lain. Jadi nak beri keterangan ini mestilah orang yang faham situasi. Kan? Harta dia cari dengan arwah mak dia dulu, ayah cari dengan arwah mak dia dulu. Dia lahir pun tak lagi, tiba-tiba nak beri keterangan. Itu sukar saya kata tu. Kan? Dia tak lahir lagi nak beri keterangan. Ni harta mak saya cari dengan arwah mak saya cari dengan ayah saya. Boleh awak buktikan? Saya dengar mak saya cerita. Payahlah. Kan?
Sebab itu saya kata agak sukar. Kecuali mak dia sendiri yang datang tuntut. Dia boleh bersumpah dan sebagainya sebab bahagian dia. Yang ini nak tuntut bahagian mak dia. Arwah mak dia, payahlah. Tapi bukan saya kata tak boleh. Sukar sedikit terpulang kepada pihak mahkamah. Banyak yang berlaku begitu. Isteri pertama meninggal, suami kahwin lain, tak sempat sekejap meninggal suami berkenaan. Mak yang baru kahwin 2-3 hari, 4 hari, sebulan, 2 bulan, terus dapat harta pusaka yang banyak ditinggalkan oleh arwah ayah tu. Anak-anak dengan mak terdahulu mungkin merasa terkilanlah sedikit kan. Mak dia hidup 40-50 tahun dengan ayah dia, dia baru hidup 2 minggu, dia yang dapat harta arwah ayah. Dah sebab mak dia mati dulu kan. Sebab itu saya kata rezeki dia lah. Allah Ta'ala dah menentukan bahagian dan habuan masing-masing. Yang paling penting status hubungan dia, yakni isteri yang baru itu dengan si mati, apa isteri layak tak pusaka? Layak lah, sebagaimana yang kita bincangkan. Okey, baik. Kemudian dah memenuhi syukur syarat rukun dan sebagainya, ada beberapa keadaan yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh mewarisi harta pusaka, yang kita panggil mawani'ul irsi, halangan pewarisan. Halangan pewarisan. Ramai orang duk bertanya tentang halangan pewarisan. 2-3 hari baru ni pun sibuk juga isunya pembunuhan. Contohlah. Okey, baik, kita pergi satu-satu. Halangan pewarisan ini ada 3 yang utama, yang banyak dibahaskan. 3 yang utama. Yang pertama al-qatlu atau pembunuhan. Yang kedua ikhtilafuddin, berbeza agama. Yang ketiga al-abdu ataupun perhambaan. Yang nombor 3 ni kita tak bincang lah, tak ada hari ni. Perhambaan, konsep perhambaan. Okey, baik. Itu 3 yang utama. Kita pergi satu-satu. Ya, ada lagi yang lain nanti saya akan sentuh lah kalau sempat. Okey, untuk kali ini. Yang pertama pembunuhan. Orang yang membunuh seseorang, yang mana meninggal orang yang dibunuh itu, orang yang membunuh tak layak pusaka orang yang dibunuh, kalau dia ada hubungan waris lah. Okay, baik. Maksud pembunuhan di sini, waris membunuh si mati. Nah, itu maksudnya. Ni, suami bunuh isteri atau isteri bunuh suami, ayah bunuh anak atau anak bunuh ayah. Itu maksudnya di sini. Kalau A bunuh si B, apa hubungan? Tak ada hubungan, bergaduh dan sebagainya. Dia bunuh si B, didapati bersalah oleh pihak mahkamah di bawah kanun kesesaan 302, hukuman mati mandatori. Contohlah. Maka menunggu hukuman mati, duduk di penjara dulu. Mak dia meninggal kat rumah, layak pusaka. Mak dia mati, mak pesalah, penjenayah berkenaan meninggal kat rumah, layak pusaka. Dia tak jalani lagi hukuman gantung, contohnya lah, atau hukuman mati. Ayah dia pula meninggal, layak pusaka, walaupun dia sudah pun dicap pembunuh oleh mahkamah. Bukan itu maksud pembunuhan yang menjadi halangan dalam konteks yang kita bincang ni. Yang konteks yang kita bincang ini adalah pembunuhan yang mana pembunuh itu membunuh orang yang meninggalkan harta untuk dia warisi. Ayah bunuh anak, kalau anak mati ayah dapat pusaka, atau anak yang bunuh ayah, ayah mati anak dapat pusaka. Suami yang bunuh isteri, yang baru-baru ni lah kan, banyak tu. Suami bunuh isteri, maka tak layaklah suami dapat pusaka isteri. Itu maksud pembunuhan kat sini. Bukan pembunuhan yang tak ada hubung kait. A bunuh B, kan, A didapati bersalah sebagai pembunuh, kenalah hukuman penjara seumur hidup dan sebagainya lah. Mak dia mati, ayah dia mati, semua dia layak pusaka. Isteri dia mati, dia layak.
Sebab dia bukan yang membunuh mak ayah dia. Okey, baik. Itu maksudnya pembunuhan. Kerana pembunuhan ini menjadi halangan perwarisan? Kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatil syai'. Ada ubatan hadis yang lain, laisa lil qatil minal mawrus syai'. Ya? Atau kama qala, tidak adalah bagi seorang pembunuh itu harta pusaka, satu apa pun tak ada, mana tak layak. Kaedah fiqh ada menyatakan, kaedah qawaid fiqhiyah, dalam kaedah fiqh ada satu kaedah mengatakan, man ista'jala syai'a qabla awanihi yu'aqiba bihirmanih. Sesiapa yang menyegerakan sesuatu yang patut dia tunggu dulu, maka dia akan ditegah daripada mendapatnya. Itu kaedah lambat matinya, puas tunggu ni. Contoh harta banyak ni, contoh. Okey, baik, kita pergi sedikit apa perbahasan ulama tentang pembunuhan. Sepakat ulama, ijma' ulama, pembunuhan merupakan suatu halangan pewarisan. Tak ada khilaf. Ulama cuma berlaku perbezaan pandangan pada jenis pembunuhan yang macam mana yang boleh menjadi halangan pewarisan. Kita fokus kepada mazhab Syafi'i kita, okay, yang dipakai di Malaysia ni lah. Ulama berbeza sebab bunuh ni banyak jenis. Yang pertama, bunuh sengaja, tak sengaja, seumpama sengaja, bunuh tersalah, macam-macam bentuk. Bunuh yang macam mana? Ulama khilaf. Okey, baik. Dalam mazhab Syafi'i kita mengatakan semua jenis pembunuhan menjadi halangan kepada pewarisan. Sama ada pembunuhan itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja, ataupun tersalah, dilakukan oleh seorang yang sempurna akal atau orang yang tidak siuman, atau dilakukan oleh orang dewasa maupun kanak-kanak. Semua tak layak dalam mazhab Syafi'i kita. Boleh kita nampak macam janggal sebab tak dalami kitab mazhab Syafi'i bab ini, bab pusaka, terutama halangan kan. Dia kata macam mana dia tak sengaja bunuh, kita kata tak sengaja, kok sengaja pun tak tahu. Sebab itu mazhab Syafi'i kita ni berhati-hati takut menimbulkan tohmah. Ramai orang tanya, kalau yang pengaruh dadah alkohol bunuh orang tu Ustaz, saya kata tak ada masalah. Kalau dia bunuh mak dia, ayah dia, memang tak layak lah pusaka. Dia mabuk tu Ustaz. Saya kata kanak-kanak, orang gila pun memang tu. Okey, baik. Kita telah didedahkan satu kes yang berlaku di Malaysia. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat lagi, sekitar tahun 2008 atau 2009 dulu, seorang cari gali geologi, cari gali. Okey. Nama dia saya tak sebutlah. Seorang lelaki berkenaan cari gali. Dia telah didapati membunuh isterinya. Okey. Membunuh. Kalau baca surat khabar ada siap sebut nama lah, tapi saya tak sebut lah. Kalau surat khabar tuan-tuan dan puan-puan cari gali je. Tapi saya tak sebut lah. Okay? Sebab laporan surat khabar, kalau nama sulit, nama surat khabar tu disebut nama pun, tapi saya tak sebut lah. Saya sekadar memberi, nak baginya panduan dalam konteks membuat hukum dalam hal pusaka di Malaysia. Okey, baik. Dia ini didapati tidak bersalah membunuh isterinya. Dan kerana apa? Kerana kewarasan akalnya tidak mencapai piawaian yang dikehendaki. Bahasa mudah orang kita faham, tak kurang siuman lah. Senang. Okay? Tak siuman. Didapati membunuh isterinya dan dia dihantar ke tempat pemulihan dan sebagainya, tak dijatuhkan hukuman mati mandatori dan sebagainya, sebab dia tak siuman pada masa dia bunuh.
dan harta yang ditinggalkan oleh Allahyarhamah isterinya ditakbirkan oleh ARB, Amanah Raya. Mahkamah Tinggi Syariah kali pertama Shah Alam mengeluarkan suatu perintah atau sijil faraid menyenaraikan nama suami itu sebagai orang yang berhak ke atas harta peninggalan isteri yang dibunuh secara dia tak ciuman tadi pada sijil kali pertama. Okey. Namun demikian apabila dilihat dan diperhatikan dibawa kembali untuk semakan semula oleh Mahkamah Tinggi Syariah, dan kali ini Mahkamah Tinggi Syariah setelah membuat semakan, membuat keputusan membuang nama suami itu di dalam mereka yang layak mendapat harta peninggalan isterinya kerana pembunuhan tadi. Okay. Apa alasan mahkamah? Mahkamah kata semua jenis pembunuhan menjadi halangan pewarisan menurut pandangan mazhab Syafi'i. Jadi apabila buat semakan kepada kes itu, maka dibuang balik nama suami dalam sijil faraid. Tak ada dah nama suami, yang adanya nama mak, nama ayah, nama anak-anak. Kerana suaminya dianggap walaupun tak siuman diputuskan oleh mahkamah. Apatah lagi orang yang waras. Sebab dalam mazhab Syafi'i semua jenis pembunuhan tak layak. Kamu sengaja ke, tak sengaja ke, seumpama sengaja ke, bersebab ke, secara langsung ke. Sebab itu ramai masyarakat duk tanya saya, kan, dalam konteks ini saya kata saya pulang kepada pihak mahkamah lah. Sebab apa? Sebab dalam konteks hari ini keterbukaan untuk kita lihat balik kepada perkara ini tinggi. Suami bawa motosikal, isteri bonceng belakang, aksiden, meninggalnya isteri, suami tak elok dia lompat. Macam mana? Dia tak sengaja Ustaz. Awak kata, mana dia tahu? Suami dapat bonus saham 5 juta, 6 juta, suami bawa kaya ni, angkat sikit jatuh. Kita mana tahu? Sebab itu saya kata siasatlah kecuaian ke, sengaja tak sengaja saya serah pada pihak mahkamah. Tapi secara umumnya dalam mazhab Syafi'i kita, sengaja ke, tak sengaja ke, tak layak bersaka. Hatta bunuh dengan hak sekalipun dalam mazhab Syafi'i kita tak layak bersaka. Apa bunuh dengan hak tapi jarang berlaku. Contoh, ayah jadi hakim mahkamah, anak didapati mengedar dadah, ayah yang putus jatuh hukuman gantung kepada anak. Ayah berkenaan kalau anak ada harta tak layak bersaka. Sebab itu elakkan daripada timbul tohmah, larikan diri biar orang lain lah menjalankan perbicaraan. Itu maksudnya. Pun tak layak bersaka. Sebab dalam mazhab Syafi'i, kalau kita baca kitab-kitab lama dia, kan, apa ni ada ayat yang saya ingat-ingat ya. Iza saqatal mutawarithani min uluwin ila asfalin famatal asfal lam yarithul a'la. Contoh kita ayat lama kan. Iza saqatal mutawarithani, apabila jatuh dua orang yang saling mewarisi ini jatuh, salah seorang timpa yang di bawah, famatal asfal, mati orang bawah tu, lam yarithul a'la, hak yang atas tak layak pusaka. Tidur tadi dah berdeka, ayah tidur atas, anak tidur bawah, ayah tidur bawah, jatuh timpa anak, tak layak pusaka ayah kalau anak tu mati. Bahasa ayatnya begitulah kan. Sebab mazhab Syafi'i kita tahulah, mazhab Syafi'i kita ni berhati-hati. Dia bimbang-bimbang kata jatuh, sebab tak ada orang tengok kan. Saya nak buat macam mana Ustaz, terjatuh atas anak saya. Rupanya anak itu ada 5 ekar tanah atuk bagi. Mana kita tahu. Sebab itu buat siasatan, saya kata tadi tu, jangan terus percaya kan. Boleh berlaku, apatah lagi zaman sekarang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pandangan dalam mazhab Syafi'i. Dan
semua. Sehingga dalam mazhab Syafi'i kita ada perbahasan. Dia tak pakai hadis ini. Hadis ini untuk hukuman jenayah. Rufi'al kalam an salasah. Yang hadis tu tak pakai. Terangkat taklif ataupun bebanan taklif 3 perkara. Kanak-kanak, orang gila dan orang yang tidur tu, kan? Tak pakai hadis tu. Kepada apa ni, bukan tak pakai hadis tu pakai, tapi tak pakai kepada kes begini. Hadis tu pakailah untuk kes jenayah, tetapi kes pusaka lain, dia kata. Sehingga dalam perbahasan dalam kitab Syafi'i ada satu ayat yang saya ingat, iza ahbala zawju zawjatahu famatat biwiladah. Panjang itu bahas. Apabila berlaku hubungan suami isteri, hubungan kelamin suami isteri, famatat, maka meninggal isteri, biwiladah, disebabkan berlakunya kelahiran, mati bersalin kita panggil, meninggal nak bersalin. Ditanya dalam mazhab Syafi'i, layak tak suami dapat pusaka? Apa ke situ ulama dah bahas dulu. Orang akan tanya, isteri mana pergi? Maklumlah umur tak panjang meninggal. Sebab apa? Sebab bersalin. Mengapa bersalin? Faham tak maksud saya? Akhirnya orang tak salahkan suami lah. Kalau macam tu layak tak pusaka? Sampai ke situ ulama dah kaji dalam mazhab Syafi'i kita. Dalam kes ini layak suami dapat pusaka ataupun isteri, tak kira lah. Iza ahbala zawju zawjatahu famatat biwiladah, kan? Yarithu az-zawj, suaminya layak dapat pusaka walau isteri meninggal atau mati bersalin. Sebab apa dia bersalin? Sebab hamil. Sebab apa dia hamil? Panjanglah ceritanya. Sampai ke situ perbahasan ulama kita kaji, kan? Cuma kita gali sepenuhnya atau tidak sahaja. Hebat. Cuma dalam konteks hari ini timbul pelbagai isu, aksiden, sama ada kecuaian dan sebagainya, perlu diteliti apabila masyarakat bertanya kepada saya. Sebab itu kita perlu suatu fatwa atau suatu undang-undang atau suatu garis panduan supaya ketegasan ini nampak, kan? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kanak-kanak pun tak layak kalau dia menjadi pembunuh kepada orang yang meninggalkan harta pusaka. Anak bunuh ayah. Berapa umur anak tu? 5 tahun. Tolak ayah dia jalan atas tangga, jatuh. Contohlah. Dalam mazhab Syafi'i ini kata tak layak. Dalam mazhab Maliki layak, kerana syarat pembunuh mesti akil dan baligh. Maknanya orang gila tak layak pusaka. Tapi dalam mazhab Syafi'i tak. Cuma dalam konteks kita hari ini nak berpegang kepada mana, saya dedahkan yang umum dulu, mazhab Syafi'i kita dululah. Untuk terkeluar daripada itu kena tanya pihak-pihak berautoriti nak buat keputusan dalam konteks yang macam mana. Okey, tapi dalam mazhab Syafi'i kita itulah pandangan mereka. Okey, jadi kalau kita lihat kes yang di mahkamah syariah tadi, walaupun kali pertama nama suami tertera sebagai mereka yang layak, pihak yang layak dapat pusaka, kali kedua namanya dibuang daripada mendapat harta pusaka atas dasar dia yang didapati membunuh. Bukan bersalah membunuh dah, sebab dia dah diputuskan tidak bersalah kerana tak siuman, tapi dia didapati membunuh isterinya walaupun dia tidak siuman. Kerana dalam pandangan mazhab Syafi'i kata semua jenis pembunuhan menyebabkan pembunuh tidak layak mendapat harta pusaka. Inilah kalau bahasa undang-undang kita panggil ratio desidendan, nas atau fakta yang menjadikan sesuatu kes itu diputuskan sedemikian. Itu bahasa undang-undang lah. Sebab saya pun mengajar undang-undang juga, syariah lah.
Kan bukan tiba syariah. Okey, baik. Itu adalah halangan yang pertama. Halangan daripada mendapat harta pusaka yang kedua adalah ikhtilafuddin, berbeza agama di antara yang meninggal dunia dengan waris yang hidup. Beza agama. Kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persoalan ini, la yarisul muslimul kafira walal kafiru muslima au kama qala. La yarisul muslimul kafira, tidak boleh mewarisi orang Islam akan harta orang bukan Islam. Begitulah sebaliknya, harta orang bukan Islam tidak boleh diwarisi oleh orang Islam. Diwarisi maksudnya dipusakai bila mati. Nak beri masa hidup baru pulang, itu bukan pusaka. Ayah dia mu'allaf, anak tak mu'allaf, masih kekal dengan non-Muslim. Ayah nak bagi ke anak tak ada masalah. Tapi kalau ayah meninggal dunia, harta yang ditinggalkan oleh mu'allaf berkenaan jatuh hukum harta pusaka. Anaknya yang non-Muslim tak layak. Begitulah sebaliknya, anaknya yang non-Muslim meninggal dunia, ada harta, ayahnya yang Muslim tak layak dapat harta pusaka. Itu dari segi undang-undang syariah dalam mazhab Syafi'i dan majoriti atau semua pandangan mazhab lah. Berbeza agama tak layak. Cuma ada sedikit pandangan dari Muaz bin Jabal, sahabat baginda Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi pandangan. Dia kata, kalau sekiranya orang Islam meninggal dunia, orang bukan Islam sebagai warisnya tak layak dapat pusaka. Tetapi kalau orang bukan Islam meninggal dunia, warisnya yang Islam layak pusaka, kerana al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Kerana Islam itu adalah agama yang tinggi, tak ada lagi yang lebih tinggi pada dia. Itu pandangan Muaz bin Jabal. Namun pandangan Pak mazhab Sunni kita, termasuk mazhab Syafi'i, tidak layak mendapat harta pusaka di antara mereka ni. Ayah Muslim, anak tidak, atau sebaliknya suami memeluk agama Islam, isteri tidak memeluk agama Islam. Suami mati, isteri tak layak pusaka suami, atau sebaliknya, isteri mati, suami tak layak harta pusaka isteri, walaupun mereka itu pernah jadi suami isteri dan suami memeluk agama Islam. Dari segi pusaka, harta lain terpulang, pencarian matrimonial property boleh tuntut kerana dia bukan pusaka. Wasiat boleh tuntut kerana dia pemberian masa hidup, cuma kuat kuasa lepas mati. Hibah boleh buat, banyak lagi yang boleh buat, yang taknya pusaka. Pusaka nak seagama di antara si mati dengan waris. Itu berbeza agama. Kalau murtad bagaimana? Mengikut undang-undang Islam, kalau sekiranya murtad, tak kira lah, na'udzubillah, kita buat contoh sahaja. Ayah Islam, memang dua-dua ni Islam, ayah anak murtad, buat permohonan kepada mahkamah untuk tukar nama nak murtad atau murtad. Contoh, ayah dia meninggal dunia, anak tak layak dapat pusaka ayah. Dan kalau anak yang murtad tadi meninggal dunia, ayah pula tak layak pusaka anak. Bukan setakat tak layak, harta pusaka yang ditinggalkan oleh anaknya yang murtad itu adalah harta yang dirampas oleh Baitul Mal. Dia panggil harta fail, rampasan perang tanpa perang. Ghanimah, rampasan perang dengan berperang. Ia beza sikit. Harta orang yang murtad mengikut undang-undang Islam milik Baitul Mal. Kan? Tapi terulang,
Baitul Mal, tafsiran Baitul Mal tu milik kerajaan. Terpulanglah itu pentafsiran. Namun demikian, kalau ikutnya itu memang orang yang murtad tak ada harta, tak kena rampas. Macam mana nak jadi pusaka? Dan cuma ulama khilaf. Dalam mazhab Hambali membenarkan waris yang Islam mewarisi harta pusaka orang yang murtad, yang mana harta itu diperolehi sebelum dia murtad. Ia pecah. Itu mazhab Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali jumhur mengatakan semua sekali menjadi milik Baitul Mal. Itu beza. Baik. Yang terakhir iaitu perhambaan. Yang ini saya tak bincang sebab tak ada. Ayah dia orang merdeka, anak dia hamba. Ayah mati, hamba dia tak layak pusaka ayah. Kerana kalau dapat kat dia, dapat kat tuan dia. Begitulah sebaliknya, kalau hamba mati, ayah dia merdeka, tak layak harta pusaka hamba. Memang tak layak pun, kerana hamba tidak ada harta. Diri dia pun harta orang. Sebab itulah jual orang lebih untung daripada jual unta. Sebab dia sendiri pun harta, boleh buat jual urus niaga. Apa tak mana boleh milik harta. Itu maksudnya. Jadi perhambaan, oleh kerana tidak ada konsep ini hari ini, tak adalah isu ini. Baik. Ada beberapa lagi lah yang sampingan berkaitan dengan halangan pewarisan ini. Antaranya anak tak sah taraf. Bahasa lembutnya, anak luar nikah, bahasa yang sedikit kerasnya, anak zina, bahasa sama aja bisiknya. Yang mudah kita panggil anak tak sah taraf. Layak tak dapat harta pusaka? Kena tanya siapa yang meninggal dunia. Kalau mak dia meninggal dunia, anak berkenaan layak pusaka mak dia. Begitulah kalau anak berkenaan meninggal dunia, mak layak pusaka anak. Kerana hubungan anak dengan mak tidak ada sah taraf tak sah taraf. Kerana mak yang sama, yang itu yang melahirkan dia. Ini anak siapa? Bukan anak saya. Siapa yang lahir? Saya. Payah. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan dia tak boleh nafi apabila dia yang melahirkan anak, tak boleh kata itu bukan anak dia. Baik. Jadi kalau mak berkenaan meninggal dunia, anak layak. Tapi baik. Tapi kalau ayah biologi yang meninggal dunia, anak berkenaan tak layak harta pusaka ayah biologi. Begitulah sebaliknya kalau anak berkenaan. Maksud ayah biologi ni, ayah yang tak kahwinlah dengan mak itu, atau kahwin tapi kelahiran berlaku bukan dalam tempoh yang dibenarkan oleh hukum syarak. Tempoh yang dibenarkan adalah 6 bulan 2 lahzah ba'da imkanud dukhul, selepas berlaku hubungan kelamin di antara pasangan. Itu tempoh 6 bulan 2 lahzah. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi isu yang dekat dengan masyarakat kita ini pada bulan hadapan jika diberi panjang umur, murah rezeki kita, insyaAllah. Mohon maaf jika ada terkata bahasa tersilap kata. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.